الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين. وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين.
Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali bertemu dalam rancangan Kalamullah, tak tengok rugi, tak baca lagi rugi. Ya, itu dia bersama dengan saya hari ini, adik-adik comel kita, Kori Junior. Adik Nadia dan juga adik Hadi. Betul lah. Sebab ada seorang lagi Hadi nama Saiful Hadi. Tak apa. Yang penting dua-dua Hadi lah mendapat hidayah insya-Allah. Okey. Kita kembali hari ini kita nak cerita, kalau semalam kita cerita pasal Nabi Hud dengan kaum apa? Kaum Ad. Okey, hari ini insya-Allah kita nak bercerita tentang Ashabul Kahfi. Tahu cerita Ashabul Kahfi? Apa maksud dia? Tak tahu? Nak dengar? Nak. Sekarang? Bukan sekarang. Sekarang nak baca dulu. Kita baca dulu ayat dia sebab Allah rakamkan dalam Al-Quran. Allah sebut surah Al-Kahfi. Boleh ya? Kita minta adik Nadia baca dulu. Kita mula dengan ayat 9. Okey, penonton di rumah boleh sama-sama kita semak insya-Allah. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض فقالوا ربنا sebelum tu sikit فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته وهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. Sadaqallahul azim. Tu dia sedapnya suara. Tadi taranum apa tu? Tak tahu. Agak-agak. Taranum bayar? Salah. Taranum jiharka. Saja je. Okey, teruskan dengan adik Hadi. Baca dengan Taranum Hijaz boleh? Taranum ikut sukalah. Okey, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن
الرحمن الرحيم وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Allah. Okey, itu Taranum apa? Nahawan. Taranum Nahawan. Nantilah mungkin sikit sebanyak boleh berkongsi dengan para penonton di rumah. Baca Quran pun kena ada lagu sikit supaya semangat sikit. Baik, kita nak cerita selepas ini tentang kisah Ashabul Kahfi, tapi kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini dalam rancangan Kalamullah, tak tengok rugi, tak baca lagi rugi. Bertemu lagi dalam Kalamullah, tak tengok rugi, tak baca lagi rugi. Alhamdulillah, itu dia tadi. Tak baca lagi apa? Rugi. Lagi rugi. Kau tak tengok rugi juga sebab comel sangat tadi. Ustaz buat macam tu boleh? Tutup terus TV ya penonton. Okey, kita nak bicarakan sama perbincangan kita tentang surah Al-Kahfi, yang mana surah Al-Kahfi ni Nabi SAW menganjurkan kepada kita agar kita membacanya setiap kali Jumaat. Yang disebut dalam hadis, siapa yang membaca surah Al-Kahfi atau menghafalnya, maka Allah selamatkan dia daripada fitnah Dajjal. Kenal Dajjal? Dek-dek kenal Dajjal? Kenal? Dajjal tahu Dajjal? Tahu. Dajjal ni satu makhluk akan keluar pada ujung kiamat, dekat kiamat nanti. Okey, jadi Nabi kata siapa yang baca surah Kahfi dan juga mengamalkan dan juga kita menghafalnya 10 ayat yang pertama tu, insya-Allah akan selamat daripada fitnah Dajjal. Itu adalah antara kelebihannya. Dan dalam surah Al-Kahfi ni salah satu ceritanya Allah SWT rakamkan sesuai dengan tajuknya. Al-Kahfi maksud apa? Gua. Maksudnya gua. Allah ceritakan kisah beberapa orang pemuda, 7 pemuda yang beriman kepada Allah, melarikan diri daripada raja yang zalim ketika itu untuk menyelamatkan iman mereka. Mereka tidur dalam gua tu, ditidurkan Allah Subhanahu Wa Taala selama 309 tahun. Wazdadu tis'a, Allah sebutkan, Allah tidurkan mereka, fadarabna ala adhanihim. Allah tidurkan mereka. Itu dia punya idea cerita dia. Baik, ceritanya bermula ketika mana satu zaman yang mana diperintah di ada ulama mengatakan di Jordan, di Aman dan sebagainya, gua tersebut, maksudnya negeri itu pun berdekatan di situ. Raja tersebut raja yang kafir, raja yang tidak beriman pada Allah. Maka raja ini sangat zalim dan raja ini memerintahkan orang-orang yang dah pernah beriman dulu agama Nabi Isa AS, yang pernah beriman dengan agama Nabi Isa AS, dia memerintahkan rakyat dia agar murtad kembali kepada agama nenek moyang mereka. Apa agama nenek moyang mereka? Sembah berhala. Bila diperintahkan murtad, maka rakyat-rakyat yang takut ni semua ada yang terpaksa ikut dan sebagainya. Sebab takut disiksa oleh raja tadi. Maka raja tadi pun tetap menjalankan dia punya pemerintahan secara kuku besi lah. Perintahkan mesti tukar agama. Kalau tak tukar agama akan dibunuh. Kecuali 7 pemuda tadi, pemuda yang dinamakan pemuda Ashabul Kahfi ni. Pemuda ini mereka ni tetap teguh dengan iman mereka.
Lalu bila mereka teguh dengan imam mereka, dipanggillah untuk menghadap raja yang zalim ini. Maka mereka berhujah dengan raja yang zalim ni. Sebab tu Allah rakamkan dalam Al-Quran, Allah kata apa? Allah ceritakan kepada kita tentang hujah mereka. Mereka berkata kepada raja zalim tadi, faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'uwa min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata. Mereka berhujah, mereka bertengkar dengan raja tadi. Raja tadi suruh murtad, kata tak nak, sebab kami beriman dengan Tuhan langit dan juga bumi. Mereka beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan agama Nabi Isa alaihissalam. Jadi mereka ni berhujah dengan raja, maka raja menjadi marah. Raja kata, aku akan paksakan juga, tapi aku bagi masa beberapa hari agar mereka ni kembali murtad, kembali kepada agama nenek moyang mereka. Jadi setelah diberi masa beberapa hari, mereka tidak juga murtad, tidak juga kembali kepada agama kufur. Raja tadi perintahkan untuk bunuh pemuda tersebut. Tujuh pemuda tersebut. Apa mereka buat? Mereka pun ambil keputusan untuk lari keluar daripada negeri tersebut dan pergi ke sebuah gua yang gua tersebut dinamakan sampai sekarang Gua Al-Kahfi lah, ataupun Gua Ar-Raqib, Gua Kahfi. Jadi gua tersebut mereka bersembunyi dalam tu, dan dalam perjalanan tu ada seekor anjing yang ikut mereka. Tahu tak nama anjing tu? Tahu? Nama apa? Kitmir. Okey. Jadi anjing tersebut pun turut ikut mereka dan masuk dalam gua, dan takdir Allah Subhanahu wa taala, mereka ini ditidurkan dalam gua tersebut. Sebab tu Allah cerita dalam Quran, Allah kata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, am hasibta anna ashabal kahfi war-raqim kanu min ayatina ajaba. Wahai Muhammad, adakah kau kira cerita tentang ashabul kahfi ni adalah cerita yang sangat menakjubkan? Tapi Allah nak tanya Nabi, kerana apa? Cerita tu memang Nabi terkejut, tetapi Allah kata bahkan lebih dari itu Allah boleh buat. Itu cerita dia sebenarnya. Jadi Allah kata, ya. Gua itu di mana? Gua itu terletak di katanya di Jordan, ataupun di Amman, di kawasan tu lah, kawasan Jordan, Gua Kahfi itu. Maka mereka ni pun lari ke situ, dan Allah kata idz awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Mereka minta Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk kepada mereka. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah petunjuk kepada kami, mudahkan urusan kami, selamatkan kami lah, begitu maksud dia. Maka apa Allah Subhanahu wa taala buat? Fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Maka Allah Subhanahu wa taala menidurkan mereka, bagi mereka ni tertidur. Fadarabna ala adhanihim. Tidur ni, guru saya ada mengatakan bahawa tidur ni, maksud ayat ni adalah Allah tutup telinga mereka. Tutup telinga. Kalau kita tidur pejam mata, cuba pejam mata. Pejam mata. Pejam mata pun tak berhenti. Pejam mata, dengar tak bunyi apa? Ustaz cakap dengar, Ustaz bebel ni cakap. Dengar kan? Bermaksudnya kita bukan tidur. Tidur ni adalah telinga kita tutup, kita tak dengar apa pun. Semalam kawan kata, semalam aku dengar kau berdengkur. Aku tak dengar apa pun, memanglah tak dengar. Sebab telinga kita ditutup. Macam tidur berdengkur je. Betul? Oh, tepat sekali tekaan Ustaz. Okey, jadi nak dipendekkan cerita, Allah SWT bagi mereka ni tidur, dan mukjizatnya, kehebatan Allah SWT, Allah bagi mereka tidur selama 309 tahun. Ustaz, Ya. Kenapa Allah tidurkan mereka dalam masa yang lama? Allah tidurkan mereka dalam masa yang lama kerana Allah nak menunjukkan mukjizat ataupun kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala boleh membangkitkan kita setelah mati. Sebab ketika itu ada orang tak beriman tentang hari kebangkitan, hari kiamat. Allah membuktikan bahawa Allah boleh tidurkan manusia dalam masa yang lama, tetapi dia rasa apa? Mereka ni rasa seolah-olah satu hari sahaja. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala cerita dalam ayat seterusnya, Allah kata apa? Wa kadzalika ba'atsnahum liyatasaalu bainahum. Maka ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala mereka tidur dalam tempoh 309 tahun, dan juga anjing mereka sekali Qitmir itu tidur dalam masa yang lama. Jadi Allah di saat Allah bangunkan mereka, Allah bangkitkan mereka dari tidur yang lama tu, zaman telah berubah berzaman-zaman, sampai raja pun dah bertukar daripada raja yang kafir tadi telah jadi raja beriman, dan ramai telah beriman ketika itu. Subhanallah. Maka dipendekkan cerita, mereka ni dibangunkan dan mereka bertanya sama sendiri, berapa hari kita tidur ? Kawan dia kata, qalu labithna yawman aw ba'dha yawm. Kata kita tidur sehari je. Mereka rasa seolah-olah tidur sehari, padahal mereka tidur 309 tahun. Dan mereka pun pergi ke bandar untuk membeli makanan. Lalu bila dia keluarkan duit, kita tengok, ni mata wang lama. Ini duit lama ni.
dia kata ini harta karun, maka dibawa berjumpa dengan raja dan raja tersebut pun pergi melawat mereka di gua tersebut dan Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan mereka dimatikan selepas itu. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala merakamkan cerita mereka dalam Al-Quran supaya menjadi iktibar kepada kita sebagai bukti apa? Bukti kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghidupkan kita yang telah mati. Itulah kesimpulan ceritanya yang secara ringkas. Mudah-mudahan ya. Apakah pengajaran dalam cerita ni? Pengajaran dia Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita berfikir. Dan kalau kita pergi ke gua tu sekarang, kita boleh tengok bentuk gua dan sebagainya, dan kita boleh berfikir daripada ayat-ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita ni supaya kita berfikir yang Allah Subhanahu Wa Taala ni mampu buat apa saja. Kerana Allah menciptakan masa, Allah menciptakan siang dan malam, dan Allah boleh lakukan apa sahaja. Okey? Baik, insya-Allah mudah-mudahan menjadi iktibar kepada kita, tuan-tuan dan puan-puan, para penonton yang saya kasih sekalian. InsyaAllah ada rezeki kita bertemu lagi. Esok kita nak bercerita tentang Nabi Saleh dan juga kaum Samud bersama dengan adik Fatimah dan juga adik Saiful Hadi. InsyaAllah, terima kasih kepada adik Nadia dan juga Hadi. Jangan lupa like Facebook Kalamullah TV3. Ada rezeki kita jumpa lagi esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Teruskan bersama Kalamullah. Tak tengok rugi, tak baca lagi rugi.